Bulan Ramadan ini kita sebagai umat Islam bukan sahaja diwajibkan untuk menunaikan zakat, tetapi ada juga pengertian-pengertian lain yang perlu kita fahami dan kita berikan pencerahan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, antaranya pengertian dan juga pemahaman berkenaan fidyah. Dan akan berbincang tentang perkara ini yang lebih arif lagi, iaitu bersama kami pagi ini Ustaz Indra Syahril Muhammad Syahid, pengarah Baitul Maiz yang telah pun berada di talian. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin kita boleh mulakan dengan apakah yang dimaksudkan dengan fidyah itu sendiri? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fidyah ini adalah sesuatu yang dibayar untuk menebus diri, baik berbentuk harta ataupun tindakan lain yang dilakukan kerana kekurangan dalam salah satu amal ibadah. Atau secara mudahnya kita sebut sebagai denda lah, denda yang dikenakan kepada mereka yang meninggalkan puasa. Jadi dalam Al-Quran sebenarnya telah pun dinyatakan secara jelas oleh Allah SWT kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa maksudnya? Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu, iaitu yang telah pun Allah tetapkan kepada kita pada bulan Ramadan inilah ya. Jadi maka sesiapa di antara kamu yang sakit ataupun dalam musafir, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan itu ya, pada hari-hari yang lain. Dan wajib ke atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa ya, kerana tua ataupun sebagainya untuk membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberi bayaran fidyah itu lebih daripada yang ditentukan, maka itu adalah suatu yang baik baginya. Dan berpuasa itu sebenarnya lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Itu yang telah dinyatakan oleh Allah SWT kepada kita. Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, apa Rasulullah kata, man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'im anhu makana kulli yaumin miskinan. Apa maksudnya? Sesiapa yang mati sedangkan dia masih mempunyai puasa Ramadan, maka hendaklah diberi makan seorang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bermaksud di sini sebenarnya fidyah ini adalah jalan keluar yang disediakan oleh Islam kepada mereka yang menghadapi masalah untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Dan dia adalah sebagai bentuk penebusan ke atas ketidaksempurnaan yang boleh menyebabkan pelakunya berdosa. Sebab hukum berpuasa ni wajib. Jadi orang tak boleh meringan-ringankan puasa itu dengan meninggalkan puasa supaya dia boleh membayar fidyah. Tak boleh macam itu saja. Sebenarnya dia ada sebab-sebab tertentu kenapa dia terpaksa meninggalkan puasanya. Dan fidyah ini sebenarnya sebagai satu rukhsah lah bagi mereka yang tak mampu. Contohnya macam orang yang sakit, yang tua dan sebagainya, yang memang dia tidak dapat melakukan ibadah puasa tersebut. Ibadah puasa ni ibadah badaniah. Jadi maka Allah tetapkan kalau dia tidak boleh melaksanakan ibadah berbentuk badaniah ni, maka dia kena melaksanakan ibadah dengan menggantinya dalam bentuk maliyah. Maliyah ni harta lah. Itu yang dia perlu membayar fidyah atau memberi makan orang miskin. Dan hukum fidyah ni sebenarnya wajib bukan hukum sunat, bukan hukum makruh, bukan hukum harus dan sebagainya. Dia adalah hukum yang wajib dan wajib disempurnakan mengikut hari yang ditinggalkan itu. Maknanya kalau 5 hari lah dia kena bayar fidyah. Dan kalau dia kena ganti, dia kena gantilah. Dan kalau dia dalam keadaan yang tidak perlu mengganti tapi dia wajib membayar fidyah, maka dia tak boleh tidak. Dia hendaklah membayar fidyah tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada dia lah. Baik, pencerahannya cukup jelas sekali daripada Ustaz tadi bagaimana pemahaman kita terhadap pendefinisian fidyah ini. Ustaz, bagaimana pula dari segi kadar kiraan fidyah terkini di negeri Selangor, Ustaz? Okey, untuk memudahkan kefahaman masyarakat, sebenarnya kaedah pengiraan fidyah bagi satu hari puasa yang ditinggalkan adalah satu cupak. Maknanya sekiranya seorang meninggalkan puasa sehari, kadar bayarannya bersamaan dengan satu cupak beras. Dan satu cupak beras ini dia disamakan dengan 4 mud. 4 mud ni ialah bersamaan dengan satu sok ataupun satu gantang, iaitu kadar zakat fitrah.
Jadi kadar zakat fitrah di negara kita ni dia bersamaan dengan satu sak ataupun satu gantam. Jadi kadar fidyah adalah 1/4 daripada kadar zakat fitrah. Secara mudah nak faham lah. Maknanya kalau zakat fitrah yang kita bayar yang RM7, yang RM14 dan RM21 di negeri Selangor tu, dia bersamaan dengan 4 cupak. Jadi itu dah kalau dalam anggaran kilogramnya disebut sebagai 2.7 kilogram lah kalau zakat fitrah. Tetapi kalau fidyah lebih kurang dalam 675 gram. Dan ini telah pun diputuskan oleh fatwa di negeri Selangor yang mana kadar fidyah adalah 1/4 daripada kadar zakat fitrah. Dan kadar terkini ini yang ditetapkan mulai pada bulan Ramadan tahun 2021 Masihi bersamaan dengan 1442 Hijrah ialah sebanyak RM7. Itu kadar zakat fitrah yang kita fahamkan. Dan penetapan kadar ni berdasarkan tadi yang saya nyatakanlah 2.7 kilogram beras, yang ni beras kategori super tempatan grade A 5% yang lazimnya digunakan oleh sebahagian besar masyarakat di negeri Selangor. Jadi kalau mereka yang memakan beras yang nilainya RM7 untuk membayar zakat fitrah itu, maka fidyahnya adalah RM2. Tetapi untuk mereka yang memakan beras yang mahal sedikit, contohnya beras putih import, beras perang, beras pulut, beras herba poni ataupun beras wangi, maka kadar fidyahnya adalah RM4. Kalau siapa yang bayar zakat fitrahnya RM7, fidyahnya adalah RM2. Tapi kalau siapa yang bayar zakat fitrahnya RM14, maka fidyahnya adalah RM4. Jadi kalau mereka yang memakan beras yang lebih mahal daripada itu, yang dikenakan membayar zakat fitrahnya RM21, maka fidyahnya adalah RM6. Ini bagi mereka yang memakan beras basmati. Ini ramai masyarakat kita yang memakan beras basmati, beras Jepun. Beras Jepun yang orang makan sushi selalu kan, beras Jepun, kemudian beras merah. Jadi mereka ni dia kena bayar fidyahnya nilainya RM6 sehari. Jadi itu yang terbaru yang diputuskan di Selangor lah. Jadi bermaksud untuk mereka yang meninggalkan puasanya, maka kadar bayarannya sama ada mengikut jenis beras yang dimakan tu sama ada RM2, RM4 atau RM6. Kemudian kadilah dengan hari yang ditinggalkan. Dan begitu juga saya nak jelaskan juga di sini ialah kalau dalam keadaan yang mereka melengah-lengahkan mengganti puasa. Ini kadang-kadang sepatutnya pada tahun lepas dia meninggalkan puasa 2020 dan dia sepatutnya ganti sebelum datang Ramadan 2021. Sepatutnya dia kena ganti. Contohnya dia kena ganti 5 hari. Tetapi dia tidak menggantikan 5 hari tersebut. Dia baru gantikan 3 hari. Jadi dia ada baki 2 hari lagi. Jadi apabila dia ada baki lagi 2 hari selepas Ramadan 2021, maka dia kena membayar fidyah lah. Maknanya kalau dia kena membayar fidyah, maka dia kena membayar fidyahnya secara berganda. Tapi kalau dia start membayar fidyahnya pada masa itu dan dikenakan, maka dia kena membayar fidyahnya dan kemudian dia kena gantikan puasanya. Dan apabila masuk tahun Ramadan 1422, maka dia kena bayar sekali ganda. Ini khususnya bagi mereka yang berkemampuan lah. Maksudnya di sini, kalau mereka itu berkemampuan, maka amat digalakkan untuk membayar fidyahnya secara berganda. Kalau mereka itu tidak menggantikan puasanya pada Ramadan yang sepatutnya dia ganti. Maka kalau macam tu, dia kena membayar fidyahnya secara berganda lah. Tetapi ini galakkan lah. Maknanya sesiapa yang mampu memang sangat digalakkan untuk membayar fidyahnya secara berganda. Ini berdasarkan fatwa yang diputuskan di Selangor pada tahun 2001 lah. Jadi kalau contohnya dia kena bayar 2, 4 atau 6, kalilah dengan berapa hari yang ditinggalkan, kemudian kalilah dengan tahun yang dia telah tinggalkan tersebut. Kemudian dapatlah jumlah fidyahnya yang perlu dibayar. Okey, begitu pengiraan fidyahnya juga. Jadi kalau agihan fidyah ini akan disalurkan kepada siapa pula Ustaz? Okey, dari segi agihan sebenarnya fidyah ni kita bukanlah satu bentuk simpanan tetapi perlu diagihkan kepada fakir miskin lah dalam Quran juga disebutkan fidyatun ta'amu miskin, maksudnya memberi makan orang-orang miskin, dan termasuklah di sini bukan sahaja orang miskin tetapi orang fakir. Dan bantuan ini kita berikan dalam bentuk bantuan barang-barang keperluan lah, dan mereka yang layak ni kebanyakannya isi rumah yang gaji 1,500 ke bawah, dan mereka yang berdaftar sebagai asnaf fakir dan miskin.
dan juga mereka yang tidak menerima bantuan bulanan, miskin sementara, dibuang kerja, hilang pendapatan. Kita tengok zaman COVID sekarang ni, ramai orang yang kehilangan pendapatan, hilang kerja dan sebagainya, maka mereka-mereka inilah yang kita akan santuni untuk diberikan fidyah. Dan setakat 30 April 2021 ini, kita telah pun mengagihkan kepada 19,134 orang penerima. Dan kita buat agihan ni hampir setiap minggu, bermula daripada Januari yang lepas sehingga sekarang. Agihan ini kita laksanakan setiap minggu melalui rakan-rakan strategik yang telah pun dilantik oleh MAIS lah. Ini melalui masjid, surau ataupun melalui PIBK, Pertubuhan Islam Bukan Kerajaan, ini yang berdaftar di bawah MAIS. Jadi NGO yang berdaftar di bawah MAIS ini juga mereka merupakan rakan strategik yang membantu kita dari sudut proses agihan kepada penerima-penerima yang layak lah. Dan dari segi bayaran ni sebenarnya kita boleh membuat bayaran fidyah ini melalui laman web MAIS, www.mais.gov.my, ataupun melalui Lembaga Zakat Selangor lah, www.zakatselangor.com.my. Jadi orang ramai boleh gunakan sama ada nak membayar melalui lembaga zakat ataupun nak bayar melalui MAIS lah, sebagai pihak yang diamanahkan untuk menguruskan fidyah di negeri Selangor. Dan kalau tak faham dari sudut pengiraan, boleh rujuk pada kami lah, boleh telefon pejabat 0355143773 ataupun boleh layari kita punya laman sosial lah, Facebook ataupun Instagram, boleh bertanyakan soalan di situ lah. Baik Ustaz, dalam bulan Ramadan ni Ustaz, selain program-program berkaitan dengan fidyah ini, apa juga program yang dilaksanakan oleh Baitul Mal MAIS dalam tempoh ini? Okey, sebenarnya selain daripada kita mengajak orang untuk membayar zakat fitrah, kemudian menunaikan fidyah, kita juga menggalakkan masyarakat kita ini untuk melaksanakan sedekah. Dan sedekah ni juga memang sangat digalakkan pada bulan Ramadan. Dan MAIS sendiri, umpamanya kita melancarkan satu program yang dinamakan sebagai Bulan Sedekah Anak Yatim Negeri Selangor, yang kita lancarkan yang kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan ini. Dan tujuannya adalah untuk kita membantu anak-anak yatim yang berada dalam negeri Selangor lah. Setakat ini kita mempunyai seramai 7,752 orang anak yatim dan juga 17 buah rumah anak yatim yang berdaftar di bawah YIDE. YIDE ni Yayasan Islam Darul Ihsan, iaitu anak syarikat MAIS yang diberikan amanah untuk menguruskan anak-anak yatim dalam negeri Selangor. Dan mereka ni kita bantulah dalam bentuk sumbangan-sumbangan, umpamanya sumbangan-sumbangan hari raya, sumbangan ataupun bantuan persekolahan dan pelbagai lagi lah, khususnya kepada anak-anak yatim. Kadang-kadang orang tak melihat yang wujudnya anak yatim ni dalam kelompok masyarakat kita. Dan ini anak-anak yatim ni memang kita daftarkan, tak kiralah mereka ini miskin ke, mereka ini ada harta ke dan sebagainya, tapi mereka ini adalah anak yatim dan anak yatim ni sangat dimuliakanlah di sisi Islam. Dan ini yang kita nak mengajak masyarakat supaya sama-sama kita memberikan sedekah ataupun membantu anak yatim itu sendirilah. Dan seluruh lapisan masyarakat boleh melayarilah laman web mais.gov.my ini untuk melaksanakan sedekah kepada anak yatim tersebut. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Indra Syahril Muhammad Syahid, pengarah Baitul Mal MAIS, atas perkongsian dan juga pencerahan kepada kita semua berkenaan fidyah. Jadi kepada anda yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan fidyah ini, anda boleh terus sahaja ke laman web mais.gov.my. Di situ ada kalkulator fidyah. Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz kerana sudi bersama kami pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.